Okey, selamat malam. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua viewers Jiwa Malaysia. Jadi kembali kita sekali lagi ke rancangan Let's Talk Jiwa Let's Talk series episod yang ke-8. Okey, jadi saya percaya anda semua dah biasa kan dengan rancangan Jiwa Let's Talk dan setiap minggu kita cuba bawakan speaker-speaker yang khas daripada bidang masing-masing dan pada hari ini kita ada very interesting speaker kerana speaker kita adalah wakil daripada PDRM iaitu IPK Johor. Okey, speaker kita pada malam ini akan menceritakan mengenai pengenalan kes penderaan dan gangguan seksual kanak-kanak. Jadi, siapakah speaker kita pada malam ini? Alright. Beliau adalah Assistant Superintendent of Police Puan Xiao Jia. Okey, dan beliau merupakan pegawai turus T11 Unit Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak IPK Johor. Okey, saya berharap viewers kita pada malam ini sekiranya anda ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan ceramah beliau pada malam ini, sila tuliskan di ruangan komentar di bawah tersebut dan kita akan cuba untuk menjawab persoalan anda. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput ASP Earl. Hi, good evening ASP Earl. Ya, good evening. Terima kasih Puan Moderator. Yeah. Jadi saya ASPA dari IPK Johor sini. Izinkan saya mula sedikit tentang pengenalan unit D11 Jabatan Siasatan Jenayah, di mana unit ni berada di peringkat Bukit Aman dan Ibu Pejabat Polis peringkat kontinjen yang ada bahagian D11 dan nama penuh D11 ni ialah Unit Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak yang berada di bawah Jabatan Siasatan Jenayah yang akan menyiasat segala kes bersangkut dengan seksual, keganasan rumah tangga dan yang berkaitan dengan kanak-kanak, termasuk penderaan kanak-kanak dan gangguan seksual kanak-kanak, di mana peringkat daerah ada juga pegawai penyiasat D11, tetapi bukan semua daerah yang adalah buat masa ni. Jadi seterusnya saya nak masuk ke tajuk yang kita akan bincang hari ini, iaitu pengenalan kepada penderaan kanak-kanak dan gangguan seksual terhadap kanak-kanak. Jadi undang-undang utama yang kuat kuasa ke atas kes penderaan kanak-kanak dan kesalahan seksual terhadap kanak-kanak termasuk Kanun Keseksaan, Akta Kanak-kanak 2001, Akta Kesalahan-kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dan Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak 2007. Jadi tafsiran kanak-kanak di bawah Seksyen 2 Akta Kanak-kanak 2001 membawa erti seorang yang di bawah umur 18 tahun dan berhubung dengan prosiding jenayah, bererti seseorang yang sudah capai umur bagi tanggungjawab jenayah sebagaimana ditetapkan dalam Kanun Keseksaan Seksyen 82 iaitu berumur 10 tahun ke atas. Okey, kesalahan yang biasa ditemui semasa siasatan termasuk kesalahan melibatkan kecederaan, rogoh, sumbang maram yang diperuntukkan di bawah Kanun Keseksaan, kesalahan amang seksual terhadap kanak-kanak sama ada secara fizikal atau bukan fizikal. Contoh, bukan fizikal, berkomunikasi secara seksual dengan kanak-kanak, mengakses pornografi kanak-kanak, yang kesalahan ni diperuntuk di bawah Akta Kesalahan-kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017, serta penganiayaan, pengabaian, pembuangan atau pendedahan kanak-kanak yang diperuntukkan di bawah Akta Kanak-kanak 2001. Jadi seterusnya saya akan berkongsi sikit tentang SOP pihak polis memulakan penyiasatan. Seperti kes biasa, kita bermula dengan penerimaan laporan. Jadi laporan polis mengenai kes kesalahan penderaan ataupun kesalahan seksual terhadap kanak-kanak boleh dibuat di mana-mana balai polis atau pondok polis atau hospital. Jadi pihak polis memang memerlukan maklumat mengenai kesalahan
seperti mana peruntakan di bawah Seksyen 107 Kanun Prosedur Jenayah. Dan pegawai polis hendaklah berkewajipan untuk menerima apa-apa maklumat berkenaan dengan mana-mana kesalahan yang dilakukan di Malaysia untuk tindakan atau penyiasatan bermula. Jadi untuk prosedur seterusnya, sebaik sahaja laporan polis diterima, pihak polis akan berterus dengan menemu bual pengadu, iaitu pegawai penyiasat yang bertugas akan menemu bual pengadu dahulu untuk mendapatkan maklumat tambahan selain yang dinyatakan dalam laporan polis. Jadi dalam masa yang sama, pihak polis juga akan memaklumkan kepada Jawatan Kebajikan Masyarakat iaitu JKM sekiranya pengadu atau mangsa memerlukan perlindungan. Jadi pihak JKM sana akan mengambil tindakan untuk memohon Interim Protection Order lah, IPO di mahkamah sekiranya perlu. Jadi untuk PDRM kita akan teruskan kepada klasifikasi laporan polis mengikut kesalahan yang sedia ada. Jadi untuk klasifikasi kesalahan, seperti siasatan dalam kes lain, penyiasatan akan bermula sekiranya terdapat kesalahan yang dijumpai dalam aduan. Perbezaan antara siasatan yang melibatkan kanak-kanak dengan kes lain ialah kita perlu akui bahawa ketidakmatangan seorang kanak-kanak dari segi fizikal, mental dan emosi memang memerlukan perlindungan, pemeliharaan dan bantuan yang khas. Oleh yang demikian, dalam aspek ni, pihak polis memang akan menyediakan bilik khas asing bernama bilik triage dan juga pegawai atau anggota polis wanita boleh dipohon untuk mengendalikan mangsa terlibat sekiranya perlu. Untuk prosedur seterusnya, rakaman percakapan pengadu atau mangsa atau saksi melalui video di Pusat Temuduga Kanak-Kanak ataupun namanya Child Interview Center dalam bahasa English, CIC, akan dibuat. Ini rakaman percakapan ni memang salah satu prosedur yang diperlukan dalam penyiasatan polis. Hanya beza di sini rakaman percakapan terhadap kanak-kanak adalah berbeza sikit kerana merujuk kepada Seksyen 2 Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007. Tafsiran saksi kanak-kanak membawa erti seorang yang berumur di bawah 16 tahun yang dipanggil atau dicadang untuk dipanggil memberi keterangan dalam mana-mana prosiding. Tetapi ini tidak termasuk seorang kanak-kanak yang tertuduh di atas mana-mana kesalahan. Jadi mengikut peruntukan di bawah Seksyen Akta yang sama, saksi kanak-kanak boleh memberi keterangan dengan 3 cara, iaitu dengan mengadakan sesuatu pengadang di antara kanak-kanak yang tertuduh atau kanak-kanak yang dipertuduh atas mana-mana kesalahan. Cara kedua dengan rangkaian secara langsung atau cara ketiga dengan rakaman video. Secara umumnya, pihak polis buat masa ni telah menggunakan cara rakaman keterangan saksi kanak-kanak melalui rakaman video di CIC yang telah disediakan di 14 kontingen, iaitu di 13 negeri termasuk 1 di ibu kota. Jadi kaunselor yang ditugaskan sentiasa siap sedia membantu mangsa yang trauma atau mengalami masalah membuka cerita untuk mereka memberi kerjasama menyampaikan keterangan dalam keadaan yang selesa. Untuk prosedur seterusnya, pihak polis juga akan mengambil kira kesihatan dengan keadaan kesihatan mangsa apabila mangsa kanak-kanak dibawa ke hadapan pihak polis. Jadi mangsa akan dibawa ke hospital kerajaan untuk pemeriksaan dan rawatan oleh pegawai perubatan sekiranya perlu, dan itu adalah dibuat dengan kehadiran ibu atau bapa atau penjaga atau guru atau seseorang orang awam. Jadi di saringan di Jabatan Kecemasan Hospital akan dibuat untuk mereka yang merupakan mangsa kanak-kanak
terlibat dalam kes kesalahan seksual. Jadi di Jabatan Kecemasan Hospital ni, pengendalian dan pengurusan mangsa kanak-kanak sedemikian adalah dibuat oleh satu pasukan dinama SCAN Team. Nama penuh dia adalah Suspected Child Abuse and Neglect Team. Jadi untuk yang mereka yang dalam keadaan tidak kritikal, mangsa kanak-kanak ini akan ditempatkan di One Stop Crisis Center, iaitu OSCC, bagi temu bual dan pemeriksaan oleh pasukan SCAN, dan pegawai atau kaki tangan perubatan akan membuat laporan kepada JKM sekiranya perlu. Dan juga jika mangsa dibawa ke hospital buat masa pertama dan belum buat laporan polis, maka pihak hospital juga boleh buat laporan polis bagi pihak mangsa. Untuk mangsa kanak-kanak yang dalam keadaan kritikal atau semi kritikal, mereka akan dimasukkan ke zon kritikal untuk rawatan kecemasan dahulu. Jadi ini adalah prosedur sekiranya mangsa dirujuk kepada hospital. Tujuan dia adalah untuk penyediaan laporan perubatan dan juga membantu dalam mengenal pasti apa jenis kecederaan yang telah dialami oleh mangsa kanak-kanak. Bagi siasatan selanjutnya, pegawai penyiasat akan mencari keterangan juga melalui rakaman percakapan pengadu, saksi dan melawat tempat kejadian serta membuat tangkapan ke atas suspek, membuat permohonan reman dan kawat cam ke atas suspek sekiranya perlu. Untuk prosedur seterusnya, penilaian keterangan dan rujukan kepada pihak timbalan pendakwa raya untuk menilai keterangan bagi pertuduhan dibuat atau di sebaliknya. Jadi secara umum ini adalah secara ringkas bagaimana satu kes yang melibatkan mangsa kanak-kanak yang kami akan terima. So di sini saya juga ingin membawa kepada perhatian semua ada beberapa perkara, iaitu sekatan terhadap laporan dan penyiaran media sekiranya melibatkan mangsa kanak-kanak. Ini telah diperuntukkan di bawah Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001 dan juga Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual, Seksyen 14 Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007. Jadi sekiranya melibatkan kanak-kanak, jadi sekatan terhadap laporan dan penyiaran media adalah perlu untuk melindungi butir-butir dengan identiti kanak-kanak yang terlibat. Last but not least, saya akan berkongsi sikit faktor yang mempengaruhi penyiasatan kes. Jadi sepanjang penyiasatan pihak polis memang terdapat banyak faktor yang akan mempengaruhi tempoh sesuatu siasatan, seperti keenganan kerjasama daripada pengadu, saksi, kesukaran mengesan suspek, kesukaran mendapat keterangan atau laporan daripada agensi lain atau pertukaran pegawai penyiasat, atau keadaan luar jangkaan berlaku ke atas pegawai penyiasat seperti sakit kronik dan sebagainya untuk melengkapkan siasatan. Jadi itu sahaja yang saya boleh kongsi dengan semua audiens yang ada hari ini. Saya akan serah masa kembali kepada Puan Moderator. Terima kasih. Okey, jadi audiens kita, itulah tadi perkongsian yang boleh Puan ceritakan pada kita pada malam ini. Jadi sekiranya anda ada apa-apa sebarang persoalan, bolehlah ajukan untuk Puan menjawab. Tapi sebelum tu, saya ingin bertanyakan kepada Puan Okey. Sebenarnya saya ada belajar tentang perkara barulah pada malam ni, iaitu mangsa boleh diteman oleh orang awam selain daripada ahli keluarga ataupun rakan-rakan lah, relatif. Sebab sebelum ni saya ingatkan peneman mangsa hanya boleh di kalangan orang yang dikenali.
Tetapi tadi Puan Er telah memberitahu mangsa boleh juga diteman oleh orang awam. Okay, Good Samaritans. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, Puan Er juga telah menjawab sekiranya mangsa pergi ke hospital dahulu dan belum membuat laporan polis, pihak hospital boleh membuat laporan polis bagi pihak mangsa. Jadi dekat sini Puan Er, adakah Puan Er bersetuju bahawa sekiranya sesuatu kejadian berlaku, mangsa boleh pilih sama ada dia nak pergi hospital dahulu ataupun nak pergi ke balai polis dahulu. Maksudnya ianya tidak akan memberikan apa-apa masalah lah dekat Memang situ. saya Betul Puan Er? setuju, tapi bergantung kepada keadaan mangsa juga. Seperti mana yang kami kongsikan tadi. Kalau dalam keadaan kritikal, maka mangsa memang perlu mendapatkan rawatan di hospital dahulu sebelum laporan polis dapat dibuat. Jadi akan bergantung kepada keadaan. Okey. Jadi, soalan seterusnya yang saya nak tanya adalah, adakah wajib untuk mangsa membuat laporan di tempat di mana kejadian itu berlaku? Ataupun mangsa boleh buat laporan di mana-mana balai polis? Mangsa sebenarnya boleh membuat laporan di mana-mana balai polis. Tidak semesti di tempat kejadiannya. Oh, okey. Ada tak masa masa maksudnya antara okey mungkin kejadian tu berlaku pada hari ini tetapi masa tunggu sehingga mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ataupun 10 tahun. Ada tak dia kata expiry date lah untuk kita nak membuat laporan? Mangsa nak buat laporan. Tak dengar? Saya boleh ulang sebab tadi saya rasa ada interference sikit. Boleh ulang soalan yang terakhir? Okey boleh. Ada tak expiry date untuk mangsa membuat laporan polis? Maksudnya mungkin mangsa tunggu 10 tahun untuk buat laporan polis. Jadi adakah masih boleh membuat laporan polis walaupun sudah selama itu ataupun sebenarnya dia kena buat secepatnya lah. Maksudnya saya nak tahu ada expiry date tak untuk sesuatu kejadian? Selagi ada kesalahan berlaku, memang tidak ada expiry date yang kita akan hadkan, tetapi semangsa memang perlu membuat aduan polis secepat mungkin sebab justice delay is justice denied. Jadi lagi lama kes, lagi susah bagi pihak polis untuk mendapatkan keterangan yang akan membantu untuk membuktikan kesalahan yang sedia ada. Okey. Okey, seterusnya semasa siasatan, tadi saya ada dengar Puan Er mention JKM boleh mendapatkan EPO, perlindungan. IPO, Kan? IPO. IPO. Okey, jadi soalan saya, apakah yang boleh dilakukan oleh mangsa untuk mendapatkan perlindungan sekiranya pesalah laku terdiri daripada bapa kandung sendiri? Jadi boleh tak macam kalau Puan Er bagi saya spesifik sikit instruction macam mana untuk mendapatkan perlindungan bagi kanak-kanak tersebut? Okey, dalam Akta Kanak-kanak 2001 memang telah menyatakan kanak-kanak yang memerlukan perlindungan kepada ibu bapa atau penjaga yang sesuai memang boleh dilantik untuk mengambil kanak-kanak ke dalam pemeliharaan, jagaan atau kawalan. Itu sekiranya, itu biasanya contoh dalam siasatan kita, tadi yang Puan Moderator contoh yang diberi adalah bapa kandung. Jadi mungkin dalam keadaan jika ibu kandung dia masih ada dan ibu kandung dia memang contoh dalam kes yang biasa kita ada, cerai dengan bapa dia dan dia tidak tahu keadaan yang anak dia didera oleh bapa kandung dia semasa berada dengan bapa kandung dia, maka pihak polis akan serah anak tu kepada ibu yang mampu ambil alih dalam penjagaan, pemeliharaan atau kawalan ataupun saudara mara yang sedia ada. Sekiranya semua orang yang sedia ada ataupun semua saudara mara yang ada ataupun jiran yang ada tak ada yang boleh mengambil kanak-kanak tersebut, maka kanak-kanak yang memerlukan perlindungan ni akan dipindah ke tempat perlindungan. Jadi di sinilah yang pihak polis biasanya akan bekerjasama dengan JKM lah untuk mengenal pasti kanak-kanak tu sentiasa terlindung.
Okey, faham. Terima kasih kerana menjawab soalan tadi. Okey. Okey, lagi saya nak tanya, berapakah umur maksima mangsa yang menerima, yang boleh membuat rakaman perbualan di CIC seperti yang Puan Earl mention tadi? Okey, dalam Seksyen 2 Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak 2007, tafsiran saksi kanak-kanak membawa erti seorang di bawah umur 16 tahun. Tapi itu tidak Hmm. termasuk kanak-kanak yang jadi suspek. Jadi di sini dia ada beza dengan tafsiran Akta Kanak-kanak. Tafsiran Akta Kanak-kanak ada menyatakan umur 18 tahun ke bawah. Tapi dalam tafsiran Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak menyatakan 16 tahun ke bawah. Jadi biasanya kita akan buat rakaman percakapan dengan melalui rakaman video di CIC untuk mereka yang berumur 16 ke bawah. Okey, tadi Puan Earl ada mention tentang suspek. Adakah suspek yang berumur di bawah 16 tahun juga buat rakaman di CIC ataupun suspek yang 16 tahun ni dia diremand seperti biasa? Boleh ulang sebab ada putus sikit. 16 Okey, sorry, tahun. sorry. Okey, adakah suspek yang kanak-kanak berumur 16 tahun tu, adakah suspek juga akan membuat rakaman orang kata interrogation tu, siasatan di dalam CIC juga ataupun Tidak. ada oh tidak. Okey, Okey. sebab dalam Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak ini menyatakan mangsa pengadu atau saksi saja. Tapi tidak termasuk kalau kanak-kanak tu umur 16 tahun ke bawah dia tertuduh, tidak ada. Tidak ada. Okey, kalau macam itu, saya nak tanya lagi, untuk kanak-kanak, suspek kanak-kanak yang berumur 16 tahun ke bawah, macam manakah mereka dihandle? So kita akan Ada rakam percakapan mengikut peruntukan undang-undang yang sedia ada seperti Seksyen 112 lah, iaitu seperti mana kita handle yang orang dewasa. Ya. oh, sama. Okey. Okey. Kita ada soalan daripada Puan Tanam. Boleh saya tunjukkan? Ya. Okey. Okey. Soalan daripada Puan Tanam. Some of the challenges faced by the 11 Office of Collecting. Okey, seperti mana saya dah kongsi tadi, saya tidak kisah untuk ulangi yang ni. Yang faktor yang mempengaruhi penyiasatan kes lah memang termasuk contoh keenganan kerjasama daripada pengadu, saksi, kesukaran mengesan suspek, kesukaran mendapatkan keterangan atau laporan daripada agensi lain atau pertukaran pegawai penyiasat atau keadaan luar jangkaan yang berlaku ke atas mana-mana pengadu ke, saksi ke, mangsa ke atau pegawai penyiasat seperti sakit kronik dan sebagainya untuk kami menengkapkan siasatan. Jadi untuk kongsi pengalaman sikit, memang kadang-kadang untuk handle kanak-kanak ni bukan senang. Jadi itulah sebabnya saya pun ada sebut tadi, kaunselor kita terdapat kaunselor yang ditugaskan di ibu pejabat kontingen saja, setiap ibu pejabat kontingen saja. Maka di Malaysia setakat ni 14 negeri saja yang ada, yang tak lebihi 24 orang. 28 orang buat masa ni. Jadi kaunselor yang ditugaskan sentiasa siap sedia bantu mangsa yang trauma atau mengalami masalah membuka cerita lah, untuk mereka memberi kerjasama menyampaikan keterangan dalam keadaan yang selesa, terutama kanak-kanak. Kadang-kadang kanak-kanak ni diorang datang, dia belum selesa dan dia takut. Jadi kaunselor kita memang ditugaskan dan mereka mempunyai pengalaman, pengetahuan dengan kepakaran yang secukupnya untuk memujuk kanak-kanak tersebut bagi diorang selesa dan perlahan-perlahan buka cerita.